Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni saya nak berceritakan tentang satu filem yang agak viral baru-baru ni di TikTok, iaitu cerita Megan is Missing. So, cerita apa Megan is Missing ni? Jom kita tengok dulu sedikit serutan pasal cerita Megan is Missing ini. Ta-da! And here we are, the stars of the hour on Amy's new video camera. You're a hoe. H-O-ho. Oh, there you are. Hello, my name's Amy Herman, and today's January 13, 2007. Oh shit, the hot I squad. was talking to this kind of cool guy, and he's gonna be there, so I thought I'd check him out. Damn, all the hot girls in one place. Yeah, where you're not. I was at summer camp when I was 10. You were 10 when you did it? I'll just know. We'll know when the right guy comes along. Hey, Josh. Hey. Doesn't he look like Brad Pitt? So, alone at last. I was just wondering if you talked to Megan today. No, I haven't. Megan Stewart, a beautiful, popular 14-year-old girl, vanished without a trace after going out with friends 2 days ago. The footage clearly shows that she encounters a man who appears to lead her away. I loved her so much, and now she's gone because of you! Well, now that you've come forward, do you fear for your own life? Do you trust me? Yes. What did you do to Megan? Okey, itu adalah sedikit serutan pasal cerita Megan is Missing tu. Okey, jadi apa cerita Megan is Missing ni sampai ianya menarik perhatian netizen-netizen Malaysia sampai terjebak dan teringin untuk menonton cerita ini. Cerita Megan is Missing ni merupakan sebuah kisah kehilangan dan penculikan Megan pada sekitar tahun 2006. Saya ceritakan sedikit tentang siapa Megan ni. Megan ni merupakan seorang gadis remaja yang hidup agak bebas dan suka berkawan di media sosial dan di dunia nyata. So pada satu hari ni Megan ni dia telah dikenalkan dengan seorang lelaki oleh kawan dia. Jadi Megan ni dia senang untuk mempercayai orang lain tau. Jadinya Megan ni dia tertarik untuk berjumpa dengan lelaki tu tanpa dia tahu rupa sebenarnya, walaupun dia orang berdua, Megan dan lelaki tu, telah membuat panggilan video, tetapi lelaki tu dia tidak membuka kamera atas alasan kamera dia rosak. Macam tu lah. Megan pun dah memperkenalkan lelaki tersebut dekat kawan baik dia, iaitu Amy. Megan tu dia berhasrat untuk jumpa lelaki tu yang dikenali sebagai Josh, tapi itu bukanlah satu nama sebenar dia. Dia berkeinginan untuk berjumpa dengan Josh, dan selepas tu terus dia hilang. Jadi Amy ni dia dah syak yang mungkin Josh ni terlibat dalam kes penculikan si Megan ni. Pendekkan ceritanya lah, selepas apa yang Amy dah report dekat polis semua, dia menimbulkan kemarahan si Josh ni tau. So secara tak langsung Amy pun sama diculik juga, dan dia ditempatkan di dalam sebuah tempat yang sunyi dan tak ada orang langsung. Josh ni dia kata dekat Amy tu dia nak lepaskan Amy ni ke rumah family dia balik, tapi kena masuk ke dalam satu tong biru ni. Dan bila Josh buka tong biru tu, dan nampak dekat situ ada mayat si Megan. So kiranya Megan dengan Amy ni pada akhirnya dia ditanam hidup-hidup. Jadi melalui cerita Megan is Missing ni, Megan is Missing ni merupakan sebuah kisah gadis remaja yang diculik dan dibunuh dengan kejam pada sekitar tahun 2006 di luar negara. Jadi secara tak langsung ianya mengingatkan kembali tentang kes penculikan seorang kanak-kanak yang bernama Nurin Jazlin Jazimin, dan ianya amat menggemparkan Malaysia juga sebab ianya merupakan kes penculikan yang amat kejam. Dan tak lupa juga ada satu lagi kes yang masih tidak dijumpai, kes penculikan yang masih tidak dijumpai, iaitu tentang
Sharlini, dan beliau telah hilang sejak tahun 2008 dan sehingga sekarang beliau tidak dijumpai lagi. Jadi dekat sini, walaupun media sosial ni dia merupakan satu alat penghubung yang amat besar, dan pada musim pandemik macam ni pun dia merupakan satu alat komunikasi yang amat penting bagi kita. Tapi sebenarnya ia juga untuk mengingatkan kita supaya janganlah kita percaya sangat dengan orang-orang yang berada dekat media sosial, terutamanya orang yang kita tak kenali. Yelah, bukan apa, sebab macam contoh Megan tadi, dia terlalu percaya dengan seorang lelaki bernama Josh itu, dan secara tak langsung beliau juga telah dibunuh oleh lelaki yang baru dikenali tu. Di sini saya bukanlah untuk tekankan yang bahawa semua orang di media sosial tu jahat, tak. Tapi sebelum untuk berkenalan lebih lanjut tu, tolong ambil tahu sedikit latar belakang orang tersebut sebelum kita jumpa, sebab mana tahu nanti ada niat jahat ke apa yang dia nak buat dekat kita ke apa. Sebab kita tak tahu, kita tak pernah kenal dia, kita hanya berhubung dekat media sosial saja. Jadi itu adalah serba sedikit tentang cerita Megan is Missing yang saya perjelaskan sebentar tadi. Dan di sini saya sebenarnya bukan nak menekankan sangat pasal cerita Megan is Missing. Saya cuma nak menekankan tentang isu kes penculikan yang pernah hangat di dunia ni. Dan secara tak langsung, jangan percaya sangat dengan orang di media sosial tanpa kita periksa dulu latar belakang mereka. So, terima kasih kerana mendengar. Sehingga kita jumpa lagi. Bye.